Kisah penderitaan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu ialah antara jiwa-jiwa yang diberkati yang telah menawarkan diri mereka sendiri untuk diuji dan menanggung kesusahan yang paling dahsyat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah memeluk Islam pada permulaan lagi, iaitu selepas 5 atau 6 orang memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, beliau menanggung kesusahan untuk tempoh yang agak lama. Beliau dipakaikan dengan baju besi, lalu dibiarkan di tengah panas yang menyebabkan peluh mengalir dengan banyaknya kerana kepanasan. Pada kebanyakan masa, beliau dibaringkan di atas pasir panas tanpa lapik yang telah menyebabkan daging pada belakang badannya terbakar lalu tertanggal. Beliau ialah hamba kepada seorang wanita. Apabila wanita itu mendapat berita bahawa beliau selalu berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai balasannya, wanita itu telah memanaskan sebatang besi lalu menyela besi itu pada kepala Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu. Setelah beberapa lama berlalu, iaitu semasa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau telah ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu secara terperinci tentang segala penderitaan yang telah dialami beliau. Beliau berkata, "Lihatlah belakang saya." Setelah melihat belakang beliau, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya tidak pernah melihat belakangnya sebegini." Kemudian Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Saya telah diletakkan di atas bara api, lalu diheret. Lemak dan darah dari belakang saya memadamkan bara api tersebut." Walaupun telah menghadapi segala penderitaan tersebut, beliau masih tetap menangis apabila Islam telah maju dan pintu kemenangan telah terbuka. Beliau berkata, "Saya berlindung dengan Allah daripada Dia menganjarkan segala penderitaan kita yang lalu di dunia ini lagi." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan satu solat yang panjang tidak seperti biasa. Para sahabat radhiyallahu anhu telah bertanya tentang solat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu ialah solat harapan dan ketakutan. Dalam solat tadi, saya telah membuat 3 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 daripada permohonan itu telah diterima dan 1 lagi telah ditolak. Saya telah memohon supaya seluruh umat saya tidak binasa dalam kebuluran. Permohonan ini telah dikabulkan. Kedua, saya telah memohon supaya seluruh umat saya tidak dikuasai oleh musuh yang akan memusnahkan mereka semua sekali. Permohonan ini juga telah dikabulkan. Ketiga, saya telah berdoa supaya mereka tidak bergaduh sesama sendiri. Permohonan ini tidak diterima." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu telah meninggal dunia pada tahun 37 Hijrah. Beliau ialah sahabat yang pertama dikebumikan di Kufah. Setelah beliau meninggal dunia, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah lalu di sisi kuburnya sambil berkata, "Semoga Allah mencurahkan kerahimannya ke atas Khabbab radhiyallahu anhu. Beliau telah memeluk Islam dengan kerelaan sendiri, telah berhijrah dengan rela hati dan telah menghabiskan usianya dalam jihad. Beliau juga telah menanggung segala penderitaan dengan tabah
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati orang yang sentiasa mengingati hari kiamat, bersedia untuk menghadapi penghisaban, berpada dengan harta sekadar keperluan hidup dan telah menggembirakan Tuhannya. Mengikut di dalam pengajaran di dalam kisah Sayyidina Khabbab bin Al-Arab, di sini sememangnya berusaha untuk menggembirakan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadi intisari kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Setiap pekerjaan mereka hanyalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.